Korang pernah tak berada di satu situasi di mana korang terlupa kisah zaman kanak-kanak? Contohnya terlupa tentang peristiwa-peristiwa buruk yang pernah berlaku. Ibarat minda korang dipadamkan secara automatik melupakan kisah tu sehinggalah korang rasa itu hanyalah satu mimpi yang buruk. Itulah yang terjadi kepada aku dan rakan-rakan sepermainan di mana kami terlupa tentang satu kejadian buruk yang terjadi dengan kami semasa kecil dulu sehinggalah bertahun-tahun kemudian salah seorang rakan kami mengingatkan kembali kisah ini. Baru-baru ini ada mini reunion di antara aku dan rakan-rakan sepermainan. Sudah belasan tahun tak berjumpa. Tahun ini alhamdulillah rezeki barulah dapat bersua muka. Nama aku Opai. Rakan-rakan yang aku maksudkan ini bernama Jessica, Aju dan juga Hanif. Dulu kami ni membesar bersama di sebuah taman perumahan. Kami berkawan sejak berumur 5 tahun sehinggalah masing-masing berpindah keluar dari taman perumahan tu pada umur 9 tahun. Dulu kami ni memang rapat, boleh kata dah macam adik-beradik. Hari-hari akan berjumpa dan bermain bersama di taman permainan. Nakal memang nakal lah, jangan cerita. Tapi kami ni taklah jahat. Biasalah nakal budak-budak kan. Hari ini masing-masing pun dah besar, umur pun dah lewat 20-an. Walaupun terpisah sejak sekian lama, mujurlah kami bertemu semula di social media. Aku jumpa akaun social media Jessica dan juga Hanif. Tapi aku tak jumpa social media akaun si Aju. Tak kisahlah, aku ajak Hanif dan juga Jessica untuk bertemu di sebuah restoran ibarat mini reunion di antara kami. Sekitar pukul 8 malam. Aku yang pertama tiba. Tidak beberapa lama kemudian, Aju pula datang. Aku terkejut dan tanya, Aju, diorang ada bagi tahu kah pasal reunion ni? Aju hanya tersenyum dan mengangguk. Katanya, mana boleh terlepas nak jumpa korang. Aku dengan Aju pun berbual sementara menunggu Jessica dan Hanif yang datang tidak beberapa minit kemudian. Maka setelah bertahun-tahun lamanya terpisah, kini kami berempat bertemu semula. Rancaklah kami bercerita itu dan ini, mengimbau kenangan masa lalu. Kisah Hanif curi buah di rumah orang lah, kisah Aju curi anak kucing orang lah. Habis semua cerita kami ingat semula, mengimbau kenangan lalu, membuatkan kami ketawa berdekah-dekah di restoran tu. Rasa gembira sangat sebab bertahun lamanya barulah jumpa balik. Tengah rancak bercerita, tiba-tiba Aju kata, korang ingat tak dengan Captain Cowboy? Bila kami dengar Aju kata macam ni, kami semua kehairanan. Aku tanya, Captain Cowboy? Siapa pula tu? Korang ingat tak? Aku tanya Jessica dan Hanif. Diorang berdua pun menggeleng kepala. Melihat reaksi kami yang kehairanan, Aju kata, alah, Captain Cowboy lah yang selalu main dengan kita setiap petang tu. Dia tu lebih tua dari kita. Masa tu kita umur 9 tahun, dia ni mungkin 30-an. Kalau dia datang, dia akan pakai topi cowboy dan kasut cowboy. Bila Aju kata macam ni, Jessica kemudian bersuara, iyalah Captain Cowboy, alamak, dah lupa lah. Alah Hanif, Captain Cowboy lah yang kau tak suka dulu tu. Ingat tak? Bila Jessica kata macam tu, barulah Hanif memetik jari dia dan berkata, iyalah Captain Cowboy yang selalu datang kacau kita tu kan. Ya, aku ingat. Saat ini Jessica dan Hanif dah teringat dengan Captain Cowboy, sementara aku pula masih lagi keliru. Ibarat memori aku tentang Captain Cowboy ni terpadam dari minda. Maka bermulalah perbualan kami tentang Captain Cowboy ini. Mereka hanya rancak bercerita sementara aku hanya mendengar kisah dari mereka ni. Menurut Hanif dan juga Jessica, ingatan mereka pun samar-samar tentang Captain Cowboy ni. Mereka minta Aju untuk menceritakan semula kisah tentang Captain Cowboy. Maka Aju pun mula bercerita. Katanya, semasa kami berumur 9 tahun dulu, ada seorang lelaki lingkungan umur 30-an kami gelar sebagai Captain Cowboy sebab dia sering datang memakai topi cowboy. Tiap kali dia datang, dia akan memberikan kami gula-gula lollipop supaya kami tak takut dengan dia. Lepas tu, kami akan bermain bersama, main sorok-sorok lah, main kejar-kejar lah, dan begitulah pada setiap hari. Mesti Captain Cowboy ni ada di taman permainan menunggu kami di situ.
Sehinggalah ada satu hari tu, Kapten Cowboy kata, korang nak tengok rumah abang tak? Kanak-kanak berumur 9 tahun pun senang ditipu. Kalau dibagi makanan gula-gula, ikut je. Jadi kami pun mengikut Kapten Cowboy ke sebuah laluan yang jauh daripada taman permainan tu. Sehinggalah kami tiba di mulut gua. Kami terkejut sebab tiada seorang daripada kami pun yang tahu tentang kewujudan gua ini berdekatan dengan taman perumahan. Langkah kami terhenti sebab takut melihat kawasan dalam gua yang gelap. Kapten Cowboy tengok kami dan kata, rumah abang dalam tu, jom masuk. Dalam tu banyak makanan. Nak makanan tak? Sambil dia tersenyum melihat kami satu persatu. Aju kemudian menarik tangan kami untuk beredar dari situ dan berlari pergi meninggalkan Kapten Cowboy. Nasiblah Aju bawa kami berlari. Kalau tak seorang dari kami pun bergerak sebab terlalu takut dan terkejut sangat. Waktu tu pun dah lewat petang. Sedar tak sedar jauh juga kami mengikut Kapten Cowboy ke mulut gua tu. Maka berlarilah kami selaju yang mungkin. Takut-takut kalau dikejar Kapten Cowboy. Bila kami sampai ke rumah masing-masing dimarahi sebab balik lewat. Bila Aju cerita macam tu, aku masih tak boleh ingat lagi siapa Kapten Cowboy ni. Aku kata dengan diorang, aku tak ingat lah siapa Kapten Cowboy ni. Kata Jessica, ya, samalah. Aku sebenarnya ingatan dengan Kapten Cowboy ni samar-samar. Kalau Aju tak cerita, aku tak ingat. Hanif pun kata benda yang sama. Samalah, aku pun macam tu juga. Aju, cuba cerita lagi pasal Kapten Cowboy ni. Mana tahu kami semua dapat ingat. Aju pun kata, okey. Aku cerita apa yang aku ingat. Aju pun sambung bercerita. Menurut Aju, itu bukanlah satu-satunya insiden Kapten Cowboy membawa kami ke mulut gua tu. Ada satu hari tu, dia berjaya memujuk kami untuk mengikut dia ke situ. Tapi kali ini, kami berempat bersama-sama mengikut dia masuk ke dalam gua. Katanya kami tertipu dengan janji Kapten Cowboy kononnya mahu memberikan makanan. Makanan tu pula di perut gua. Di sinilah kisah si Aju berubah menjadi satu kisah yang menyeramkan. Katanya, apabila kami masuk ke dalam gua, kami melintasi sebuah laluan gelap. Beberapa minit melangkah, akhirnya kami tiba di perut gua. Di situ, walaupun keadaan sekeliling gua diterangi oleh lampu cahaya daripada obor yang digantung di dinding, tetapi keadaan sekeliling masih lagi malap. Kapten Cowboy masa tu membelakangi kami. Hanif membuka mulut dan bertanya, Kapten Cowboy, makanannya mana? Pada waktu itu, keluar satu bunyi yang menyeramkan. Bunyi dia ketawa kecil seakan-akan orang yang hilang akal. Kami berpandangan sesama sendiri. Selain mata kami tertumpu melihat kawasan sekeliling gua mencari makanan yang dijanjikan. Mengambil masa beberapa minit juga untuk kami perasan ada satu benda pelik di kawasan tu. Di lantai gua banyak baju kanak-kanak yang koyak rabak, t-shirt, seluar, skirt berhamburan di sana sini. Tiba-tiba kami perasan ada titisan air dari atas dinding gua yang terjatuh ke dahi Aju. Kami perasan itu bukanlah air biasa, itu adalah titikan darah. Kami segera mendongak ke atas dan melihat banyak tubuh-tubuh kanak-kanak bergantungan. Saat itulah kami tahu yang Kapten Cowboy mahu membawa kami ke sini untuk mencederakan kami. Malah dialah yang selalu menculik dan mencederakan kanak-kanak di sekeliling kawasan ini. Kami apalagi mengorak langkah 1000 berlari keluar dari gua. Tidak tahu di mana arah tujuan. Kami hanya pasrah memecut ke depan. Kali ini kami dikejar oleh Kapten Cowboy dari arah belakang. Sambil dia berlari, dia menjerit, "Jangan lari, mari kita main. Mari kita main." Bila mendengar jeritan Kapten Cowboy ini, semakin lajulah kami berlari. Saat ini Aju berhenti bercerita. Keadaan menjadi sunyi sepi. Kami menunggu Aju menyambung cerita. Kemudian keluar satu ayat dari mulut Aju. Katanya, sebenarnya malam itulah malam terakhir kita bersama. Bila Aju kata macam ni, dia tenung aku dengan tajam dan melontarkan satu senyuman yang manis. Pada saat itu, minda aku ibarat terflashback ke saat yang diceritakan oleh Aju. Ingatan aku tentang Kapten Cowboy kembali. Aku ingat semuanya tentang Kapten Cowboy dari A sampailah Z. Dari saat kami jumpa dia sehinggalah saat kami berpisah dengan Kapten Cowboy. Saat itu, bulu roma aku meremang. Mata aku terbuka luas. Peluh mula mengalir di pipi, kata Aju. Kejap, sebelum aku sambung cerita tadi, aku ketandas dulu. Bila Aju berlalu pergi, Jessica dan Hanif perasan yang raut wajah aku pucat. Diorang tanya, kenapa? Diorang tanya, Opai, kau ni kenapa?
Aku kata, aku dah ingat semuanya tentang Kapten Cowboy. Diorang kata, kalau kau ingat, kau sambung cerita Aju tadi. Kami dah tak sabar nak dengar. Dengan nada yang terketar-ketar, aku berkata, Aku dah ingat semuanya. Apa yang Aju ceritakan tadi tu memang betul terjadi. Tapi malam tu yang keluar dari gua hanyalah 3 orang. Aku, Hanif dan juga Jessica, sementara Aju tidak dapat keluar. Waktu kita berlari keluar dari gua, aku sempat menoleh ke belakang. Aku nampak Ajulah yang menahan Kapten Cowboy dari menangkap kita. Kalau bukan sebab Aju, kita semua akan menjadi korban Kapten Cowboy. Dan itulah kali terakhir kita melihat Aju. Bila aku cerita macam ni, Jessica dan Hanif pula yang terkejut sebab saat ini diorang pula yang teringat semua kisah tentang Kapten Cowboy dari awal sampailah habis. Malam tu, aku kata lagi, malam tu Aju tidak pernah keluar dari gua tu. Dia telah ditangkap oleh Kapten Cowboy. Malah pencarian besar-besaran dilakukan untuk mencari Aju di mana, tetapi Aju dan juga Kapten Cowboy tidak ditemui. Disebabkan insiden inilah seminggu selepas tu kami semua berpindah keluar. Jadi persoalannya, kalau Aju sudah hilang belasan tahun dulu, siapakah yang duduk dengan kami di meja tadi tu? Adakah itu Aju? Adakah dia dapat keluar dari gua tu? Jessica kemudian berdiri bergegas memeriksa Aju di tandas, tapi tiada siapa yang berada di situ. Jessica pergi ke kaunter bertanya pelayan restoran kalau ada dia melihat Aju keluar dari restoran. Apa yang pelayan tu kata membuatkan ketiga-tiga kami terkejut. Kata pelayan tu, sejak pukul 8 lagi, hanya kami bertiga sahaja yang duduk berbual di meja. Pelayan tu hairan bila kami seakan bercerita dengan orang keempat orang yang halimunan. Kami berpandangan sesama sendiri kehairanan, padahal ketiga-tiga kami tengah rancak berbual apa yang kami sangka sebagai Aju. Keadaan bertukar sunyi. Raut wajah kami bertukar sedih. Teringat dengan kenangan yang telah lama kami lupakan ini membuat tubuh kami lemah longlai. Kami rasa sedih, kami rasa seram, kami rasa rindu dengan Aju. Misteri apa yang terjadi dengan Aju tidak terjawab. Adakah Aju dapat keluar daripada gua tu? Ataupun yang hadir tadi itu adalah roh Aju yang mahu mengucapkan selamat tinggal? Ataupun ada sesuatu yang Aju ingin sampaikan? Jam menunjukkan pukul 10.30 malam. Kami bertiga mengucapkan selamat tinggal dan pulang ke rumah masing-masing. Masing-masing pun dengan hati yang gelisah dan sedih memikirkan nasib rakan sepermainan si Aju. Oh Aju, walau di mana pun kau berada, hidup atau mati, kami akan tetap mendoakan dan mengingati engkau.